Hai, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2. Hari ini, saya akan mengajar reka bentuk aquaponik iaitu mengenal pasti komponen aquaponik. Terdapat 6 komponen utama sistem aquaponik iaitu yang pertama ialah tangki ikan, yang kedua bekas tanaman, ketiga media tanaman, yang keempat sistem perpaipan, yang kelima pam air dan yang keenam adalah penapis. Tangki ikan. Tangki ikan ialah tempat untuk memelihara ikan. Ia digunakan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman dan pembiakan ikan. Terdapat pelbagai jenis tangki ikan iaitu kolam simen, akuarium, kolam fiberglass dan juga drum plastik. Penggunaan kolam mestilah bersesuaian dengan jumlah ikan atau jumlah bekas tanaman. Kolam ikan yang warna gelap sebenarnya akan menghalang pertumbuhan lumut. Gambar raja berikut menunjukkan contoh-contoh tangki ikan seperti drum plastik, akuarium dan juga kolam fiberglass. Yang kedua ialah bekas tanaman. Ia juga dikenali sebagai grow beds. Ia digunakan untuk menanam tanaman. Kebiasaannya, bekas ini menggunakan alat yang dikenali sebagai autosiphon iaitu untuk reka bentuk sistem ebb and flow. Berikut merupakan contoh gambar rajah bagi bekas tanaman untuk sistem ebb and flow, bekas tanaman untuk sistem NFT dan bekas tanaman untuk sistem RAF. Yang ketiga, media tanaman. Ia digunakan untuk memegang tanaman agar tumbuh. Media tanaman yang baik haruslah mempunyai ruang udara dan daya tahan supaya tanaman lebih subur. Contoh media yang bersesuaian ialah ebb dan flow menggunakan pecahan genting, batu kerikil, arang dan lain-lain. Bagi NFT, rock wool, kain planer ataupun hydraton. Manakala bagi RAF pula, kain planer, hydraton dan kapas. Pelajar-pelajar perlu ingat bahawa aquaponik tidak menggunakan tanah sebagai media tanaman. Seterusnya ialah contoh-contoh media tanaman. Yang pertama ialah hydraton. Hydraton ialah tanah liat yang dibentuk bulat-bulat dan dibakar dengan suhu yang sangat tinggi. Yang kedua adalah kokopit, iaitu sabut kelapa yang dihancurkan dan diproses. Yang ketiga ialah kain planer ataupun kain felt. Yang keempat ada arang. Dan yang kelima adalah kapas. Kebiasaannya di Malaysia, pengusaha-pengusaha aquaponik menggunakan hydraton sebagai media tanaman. Contoh lain bagi media tanaman ialah batu kerikil, perlit iaitu batu daripada letusan gunung berapi yang berwarna putih dan ringan, dan juga rock wool iaitu diperbuat daripada campuran batu basalt dan kapur yang dipanaskan dalam suhu 1600 darjah Celsius. Kemudian ia disejukkan untuk dijadikan media tanaman. Seterusnya ialah sistem perpaipan. Menggunakan paip poli ataupun paip PVC dan memerlukan penyambungan paip untuk membuat penyambungan.
Yang pertama adalah contoh paip poli iaitu berwarna hitam dan sangat tahan lasak. Manakala yang kedua adalah paip PVC. Gambar rajah berikut menunjukkan bahan-bahan penyambungan paip. Penyambung paip perlulah digunakan dengan betul. Jika paip PVC digunakan, maka penyambung paip perlulah dari jenis PVC juga. Pelajar-pelajar boleh tengok jenis-jenis penyambung paip. Yang berwarna hitam adalah jenis poli, manakala yang berwarna kelabu adalah dari PVC. Kita tengok gambar rajah yang pertama, siku 90 darjah pengecil. Ia digunakan untuk mengubah arah sambungan paip yang berlainan diameter. Palam. Palam ialah menutup hujung paip. Yang ketiga, grommet digunakan sebagai pengetat kepada penyambungan paip. Yang keempat adalah T-sama. Digunakan untuk membuat penyambungan paip yang bercabang tetapi sama diameter. Manakala siku 90 darjah sama ialah digunakan untuk mengubah arah sambungan batang paip yang sama diameter. Pam air. Ia digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Pam ini akan menggerakkan air secara menegak. Pemilihan pam air bergantung kepada saiz tangki ikan ataupun bekas tanaman yang digunakan. Ini adalah contoh pam air yang digunakan dalam sistem reka bentuk aquaponik. Penapis digunakan untuk menyingkirkan pepejal dan juga kotoran, iaitu penapis mekanikal. Manakala bagi penukaran arah air, penapis biologi digunakan. Diperlukan juga untuk menjadikan kualiti air menjadi lebih bersih dan juga jernih. Penapis juga boleh mengelakkan pam air menjadi tersumbat. Bagi sistem ebb dan flow, media tanaman bertindak sebagai penapis mekanikal dan juga biologi dalam grow bags. Bagi sistem NFT pula, menggunakan penapis yang berasingan dari kolam air. Fungsi pam udara ataupun batu udara ialah memasukkan udara ke dalam tangki ikan. Ia juga dapat membantu menstabilkan pH air. Ini adalah contoh-contoh pam udara dan batu udara yang digunakan dalam sistem aquaponik. Gambar rajah menunjukkan contoh reka bentuk sistem ebb dan flow ataupun dikenali sebagai sistem pasang surut. Yang pertama adalah loceng sifon. Yang kedua adalah pam air. Ikan, kebiasaannya ikan yang digunakan adalah ikan air tawar seperti ikan puyuh, ikan keli, ikan sepat dan lain-lain. Paip poli, bekas tumbuhan yang dibuat daripada fiberglass. Paip PVC, hidroton dan juga tumbuh-tumbuhan. Kebiasaannya sayur-sayuran yang ditanam ialah sayur sawi, sayur kangkung dan juga lain-lain. Gambar rajah ini juga menunjukkan reka bentuk sistem ebb dan flow ataupun dikenali sebagai pasang surut. Sistem ini mempunyai komponen seperti water pump. Water pump akan menyedut air ke dalam bekas tanaman. Apabila air telah penuh, loceng sifon akan berfungsi, iaitu akan mengalirkan air keluar semula ke dalam tangki ikan. Ini pula adalah contoh reka bentuk sistem NFT. Tanaman yang ditanam ialah kangkung dan juga sawi.
Ini ialah contoh reka bentuk sistem raf yang berskala besar. Contoh sayuran yang ditanam adalah sawi putih. Diharap pelajar-pelajar faham apa yang telah diajar tadi. Pelajar-pelajar boleh menguji minda di link yang telah disediakan. Selamat mengulang kaji. Bye.